Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hadzana idza syi'ta sahla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar yang hari ini bersemangat kita untuk belajar ADMAT bersama-sama dengan Cikgu Haris Fazli daripada SMK Ibrahim. Kita jumpa lagi pada siri yang ketiga hari ini. Kita sambung. Kita nak belajar apa hari ni? Kita nak belajar lagi, sambung lagi pengamiran ni. Kita akan belajar tentang kamiran tentu pula. Kamiran tentu. Nanti cikgu akan bagilah konsep kamiran tentu. Kita belajar kiraan dia dulu. Sebelum kita masuk konsep, insyaAllah kalau ada masa, tak ada nanti cikgu sambung siri yang berikutnya. Kita belajar dia punya konsep. Hari ni kita nak belajar kiraan dulu. Ada masa cikgu sentuh konsep dia. Kamiran tentu. Kita tengok dulu contoh dia, soalan. Kamiran tentu. Apa beza? Sebelum ni kita belajar kamiran tak tentu. Hari ni kita belajar kamiran tentu. Jadi cikgu telah terangkan pada siri yang sebelum ni, perbezaan dia yang pertama, dalam kamiran tak tentu kita ada tambah C. Dalam kamiran tentu nak kenal, dia ada nombor. Dekat simbol kamiran yang kita panggil long S tu ada nombor. Jadi kalau kita lihat, bila ada nombor di sini, ni ada nombor ni, maknanya ini ialah kamiran tentu. Jangan tambah C. Di sini dia ada pantang ni. Pantang tak boleh tambah C. So kena ingat pantang tu. Kita nak kira ni macam mana? Kita tengok dulu soalan A. Cikgu nak kira ni macam mana? Tu dia A nala punya besar. A. Tu. Kita nak kira kamiran ni. Kamiran daripada 1 sampai 3, 2x tambah 7 dx. Kita nak kira yang ni. Apa beza kamiran tentu dengan kamiran tak tentu ni? Jadi dalam kamiran tentu kita buat kamiran macam biasa kamiran dia. Maknanya kalau kita kamirkan 2x, kita akan dapat 2x kuasa 2 per 2. Tu ada yang lupa cikgu bagi dia punya rumus kamiran. Rumus kamiran yang ni kita dapat apa? Dapat ax kuasa n tambah 1 dibahagi n tambah 1 tambah c kalau kamiran tak tentu. Tapi bila kita ada kamiran tentu, maka tambah C ni tak ada. So ingat balik lah ni. Ni nak ingat balik tu. Kita dapat 2x kuasa 2 tambah 2. Yang 7 dia jadi tambah 7x. Yang ni bawah ni cikgu padam balik lah tu. Nak ingat balik je, refresh balik. Ni formula dia. Kemudian kita kena tambah apa? Kita kena tambah ni, tambah dengan square bracket. Tambah square bracket ni. Jangan tambah C. Apa nak letak lagi? Letak ni 1 dengan 3. 1 ni dipanggil apa? 1 ni dia panggil had bawah kamiran. Had bawah. Kamiran. Yang 3 ni panggil apa? 3 panggil had atas lah. Alah, kacang goreng lah. Apa pun pandai ni kan. Had atas kamiran. Jadi had bawah dengan had atas. Had bawah duduk di bawah, had atas duduk di atas. Lepas tu kita nak buat apa? Bila kita dah kamilkan, tapi kita boleh permudahkan lagi yang ni. Maka kita permudahkan dulu dalam kurungan. 2 dengan 2 ni kita bagi 2 bahagi 2 dapat 1. Jadi kita tak tulis dah 1, kita tulis x kuasa 2 sahaja tambah 7x. 1 dengan 3 tadi. Apa yang kita nak kena buat sekarang? Kita kena ganti dulu had atas. Ingat tu, ganti had atas dulu. Jadi kita gantikan nilai x itu dengan had atas kita, maka kita dapat 3 kuasa 2 tambah 7 darab 3. Ini ialah had atas. Ni had atas dia, baru ganti had atas. Had yang 3 ni kita ganti ni, 3 ni. 3 ni kita ganti sini. Ganti dekat tempat x tu. Lepas tu kita tolak. Tolak kita nak buat apa pula? Bila kita tolak ni. Kita tolak ni, kita ganti dengan had bawah pula. So kita tolak. Kemudian kita ganti pula had bawah dia. Had bawah dia apa? Had bawah ni ialah 1 kuasa 2 tambah 7 darab 1. So kita ganti pula dia punya
had bawah tadi masuk dalam ni. Tempat X tu kita tukar jadi had bawah. Jadi kita mula dengan tempat X tukar dengan had atas, tolak tempat X tukar dengan had bawah. Kemudian ambil ini. Apa lagi kan? Kalkulator. Senang cerita. Okey. Tapi yang terror dia congak ya. Kan susah pun kan. Okey. Iaitu 3 kuasa 2, 9. 7 darab 3, 21. Okey. Tolak. 1 kuasa 2, 1. 7 kali 1, 7. Okey. So kita dapat apa ni? 21 tambah 9, 30. Tolak 1 tambah 7, 8. So kita dapat apa? 22. Dapat 22. Cek balik betul tak kiraan kita? Okey, cek balik betul tak kiraan? Macam mana nak cek? Kalkulator. Macam mana cara tekan kalkulator? Kod lupa, ulang balik, lupa ke? Okey. Cara kita nak semak balik, kita guna kalkulator kita ni. Kamiran tentu kita boleh semak dengan kalkulator. Cara dia, kamu tekan butang kalkulator kamu yang ada simbol kamiran DX tu. Cikgu menggunakan Casio. Ni bukan iklan ni, bukan iklan. Okey. Cikgu menggunakan Casio FX 570MS. Cikgu guna yang ni. Okey. Okey. Menggunakan kalkulator ni, kita tekan simbol kamiran, Okey. Kemudian kita masukkan yang kamiran ni. Dia punya kamiran. Ni 2x tambah 7 ni kita masukkan. Okey. Ungkapan asal tu dimasukkan 2x. Macam mana nak masuk 2x? Kita tekanlah nombor 2 kan. Nombor 2 nak masuk X kita tekan apa? Tekan alpha. A-L-P-H-A. Tekan alpha. So tekan 2, tekan alpha, tutup kurungan. Tekan pula tutup kurungan. Jadi bila kita tekan alpha tutup kurungan ni, kamu akan nampak dekat kalkulator kamu huruf X. Okey. Kemudian tambah. Tambah macam biasalah, tambah. Okey, tambah apa? 7. Masukkan 7 macam biasa, tambah 7. Okey, kemudian jangan tutup kurungan, jangan tekan sama lagi, tekan koma. Koma. Kemudian kita masukkan nilai koma, had bawah. Had bawah dia berapa? Had bawah dia 1. Koma, had atas dia berapa? Had atas dia 3, masuk 3. Okey, koma 1, koma 3. Kemudian tutup kurungan. Okey, tutup kurungan. Okey, koma 1, koma 3. 3 tak tulis lagi. Okey, tutup kurungan, barulah kita tekan sama. Dapat jawapan berapa? Kalkulator akan bagi jawapan 22 juga. Volume. Cek tengok betul tak? Sama. Okey, sama kiraan kamu bagus satu. Okey, semak dengan kalkulator. Okey. So kita ingatlah yang ni, jawapan yang ini, jawapan dia 22. Okey. Tu ada satu lagi, B tu pula. Cikgu, B tu sama cikgu. Tak. Perhati baik-baik. Cuba tengok had atas dengan had bawah dia. Tak sama kan? Had atas dia terbalik. Okey, had yang bawah kita letak atas letak bawah. Okey, apa jadi kalau kita kira macam ni, katalah tersilap tulis ke, apa jadi? Okey. Cikgu padam dulu jawapan A ni. Selesai dah yang ni. Kita tengok jawapan B pula. Apa nak jadi ni? Okey. Jawapan B pula. Okey, tengok jawapan B. Okey. Iaitu kita nak kamirkan sekarang 3 dekat bawah, 1 ke atas. Okey. 2x tambah 7 dx. Tadi kita dah kamirkan yang ni. Okey, kita akan dapat tadi. Sebelum ni kita dapat x kuasa 2 tambah 7x. Okey, sekarang 3 dekat bawah, 1 di atas. Kita kena ganti mana dulu? Ganti nilai yang di atas dulu, iaitu 1 kuasa 2 tambah 7 darab 1. Ini ganti 1 baru. Okey, kita gantikan dengan nombor 1 ni, ganti masuk dalam. Lepas tu kita buat apa? Kita tolak. Okey, tolak. Ganti pula dengan nombor 3 pula. Jadi 3 kuasa 2 tambah 7 darab 3. Okey, kita ganti dengan 3 pula masuk. Okey, ni 3. Lepas tu nak jadi apa? Okey. Lepas tu kita kira macam tadilah kan. Kamu kira. Maka kita dapat berapa jawapan dia? Tekan kalkulator. Mari kita cuba jawapan dia berapa? Ada yang dapat tu. Bagus. Berapa jawapan? Negatif 22. Volume. Dapat jawapan terbalik. Jawapan dia terbalik. Kalau kita tukar had atas dengan had bawah tu, dia punya jawapan jadi negatif je. Beza dia kat situ je. Tanda dia terbalik. Kalau negatif jadi positif. Positif jadi negatif.
Jadi kita boleh keluarkan satu rumus dari sini, iaitu jika kita ada A di sini, B di sini, Fx dx yang ini adalah sama dengan negatif dia, negatif. Okey. Tanda tu kita terbalikkan, B pula tukar, B duduk bawah, A duduk atas pula. Tadi A di bawah, B di atas. So kita tambah dengan tanda negatif sahaja. Fx dx. Okey, yang ni nak kejaga ni. Okey, dalam soalan ni depa selalu main ni. Pusing sana dia, pusing sini dia, tukar had. Kita tahu bila dia tukar had, kita tahu kita kena letak negatif kat sana. Okey, itu berhati-hati. Contoh 14 selesai. Kita pergi contoh yang ke-15. Okey, contoh ke-15 pula. Cari nilai bagi 1 ke 5, 5 tambah 2x. Kemudian cari nilai ni pula. Okey. Lain macam pula ni. Okey, kita kira dulu jawapan A. Okey, jawapan A. Kamirkan daripada 1 ke 5, 5 tambah 2x dx. Kita dapat apa? 5 tambah 2x dx ni, kita dapat apa? Okey, kamirkan 5, kita dapat 5x. Kamirkan 2x, kita dapat 2x kuasa 2 per 2. Okey, dan kita boleh hapuskan 2 tu, ataupun 2 bahagi 2 tu sama dengan 1. Hadnya ialah dari 1 sampai 5. Jadi yang ini kita boleh hapuskan, ataupun 2 bahagi 2 sama dengan 1. Maka kita dapat sekarang ni ialah 5x tambah x kuasa 2 daripada 1 sampai 5. Okey, kemudian nak buat apa? Ganti 5 dulu. Oh, kita ganti 5. 5 masuk 5 sini. Tambah lagi 5 lagi. Jangan pergi ganti 1 pula. Baru ganti 5. Dalam seluruh ungkapan tu, kita ganti dengan nombor 5 ni. Ganti 5 sini, masuk sini 5. Ada berapa? 2x. 2 kali lah nombor 5 tu masuk. Kemudian kita tolak. Okey, tolak lagi. Tolak. Ganti apa pula? Kita ganti dengan nombor 1 pula. Tu dia keluar 1. Okey, keluar 1 pula. Ni 1 ni pula. Masukkan nombor 1 ni pula. Okey. 5 kali 1 tambah 1 kuasa 2. Okey, dapat berapa ni? Kita kira. Bila kita masukkan 1 tu. Okey, di sini dan di sini. Oh, okey, kita kira. Okey. Dapat berapa? Cikgu pakai kalkulator terus. Kamu cuba kira. Tengok jawapan kamu dengan jawapan cikgu pula. Cikgu guna kalkulator pula. Okey, kita balik pula. Kamirkan. Tekan simbol kamiran. Masukkan 5 tambah 2 alpha x. Okey. Koma. Daripada 1 sampai 5. Masukkan 1. Masukkan 5. Tutup kurungan. Tekan sama. Oh, dapat jawapan dia 44. Sama tak dengan jawapan kalkulator kamu? Sama dengan jawapan kalkulator. Sama dengan jawapan kamu kira tak? Sama. Okey, sama. Cantik, cantik. Okey, itu tak sama, check balik. Okey. So kita dapat di sini jawapan dia 44. Okey, ingat tu, yang ni jawapan dia 44. Kita pergi yang B pula. Okey, yang B ni ada 2 bahagian kita nak kena kira. Okey, panjanglah kiraan kita sikit nah. Okey, cikgu padam dulu, kita kira yang B ni pula. Okey. Beza dia apa dia? Beza dia sikit je kan. Beza dia dia punya had ni saja, okey. Iaitu daripada 1 ke 3. Okey, tambah pula daripada 3 sampai 5. 5 tambah 2x dx. Okey, kita kira yang ni, kita kira dapat 5x tambah, tadi kita dah kira dapat x kuasa 2 per 2. 2 tu kita hapuskan. Okey. 1 ke 3 tambah yang ni kita kira sama 5x tambah x kuasa 2 daripada 3 sampai 5. Yang pertama kita dapat apa? Cikgu gunakan kalkulator saja, jimat masa. Okey. 1 hingga 3. Okey, tutup kurungan. Boom. Okey, dapat ni jawapan dia 18. Okey, tambah daripada 3 sampai 5. Guna kalkulator sekali lagi. Okey, 3,5. Okey, tutup kurungan. Boom. Okey, dapat 26. Tambah 26. Kalau kita jumlah ni balik dapat apa? 44. Sama macam ni Pasal nak? Okey, ni 44, ni 44. Oh, nak bagi tahu ada satu lagi rumus.
Nak bagi tahu rumus ya. Apa dia rumus ya? Okey, iaitu kalau kita ada A ke B Fx dx adalah sama dengan daripada A, okey, kita tukarlah letak huruf C lah kat sini kan supaya nampak kan. Nampak A ke C lah, letak AC sini. A ke C Fx dx sama dengan dari A ke B Fx dx tambah dari B ke C Fx dx. Ni rumus dia. Nak tunjuk rumus ya. Jadi kita tengok baik-baik dia punya bentuk dia. Sini A, sini A. Okey. Kemudian C, sini C, sini C. Kemudian dia punya B. Ni B, sini B. Okey. Jadi kalau kita dapat pattern macam ni, kita tahu oh dia bila kita gabung macam ni, kita boleh kira dengan satu kamiran sahaja. Kita boleh pecah dua, nilai dia sama. Okey. Tapi nanti kena jaga-jagalah bila kita masuk dalam graf, kita kena jaga sikit. Okey. Selesai yang ni. Kita sambung lagi, banyak lagi ni. Contoh 16. Okey, baru 16, ada banyak lagi, 30 lebih dah. Baru 16 kan. Ni nak macam mana, ada M pula dah. Okey, tak apa. Ada M pun tak apa. Ni soalan SPM 2009. Soalan sebenar ni, SPM 2009. Macam mana kita nak selesaikan soalan ni? Jom kita buat sama-sama. Yang ini dia bagi kat kita. Okey, yang ini dia bagi. Jadi tak ada masalah. Okey, yang ni tak ada masalah. Dia bagi kat kita yang ni. Okey, dia bagi. Okey, jadi kita akan kira menggunakan persamaan yang ada di kanan tu. Okey, 5M Fx tambah 2 dx. Okey, kita kira kat situ. Kita mulakan. Kamiran 5 ke M. Okey. Fx tambah 2 dx. Dia kata yang ni sama dengan 14. Oh, dia sama dengan 14. Kita boleh pecah. Bila ada tambah dengan tolak pada ungkapan tu, kita boleh pecahkan dia. So yang ini jadi dari 5 sampai M Fx dx tambah daripada 5 sampai M 2 dx. Oh, boleh pecah cikgu tu. Boleh pecah. Okey, nampak tu kita pecahkan. Yang ni Fx pergi sini ya. Okey, kemudian yang 2 ni kita pindah mai sini. Okey. Kita masukkan begitu. Kemudian, yang ni tadi dia bagi kan. Kami dari 5 ke M Fx dx itu ialah 6 kan. Kita masuk, ganti sajalah nilai dia. 6. Oh, yang ni kita tahu yang ni. Yang ni jawapan dia 6. Dia bagi dalam soalan. Tambah. Kamirkan 2, kita dapat 2x. Oh, kamirkan 2 dapat 2x daripada 5 sampai M. Oh, yang ini sama dengan 14. Lepas tu apa nak buat dengan 6 ni? 6 nak eksport. Eksport pergi seberang luar negara. Pergi dekat 14 ni. Okey. So kita ada 2x dari 5 sampai M sama dengan 14 tolak 6. Hak yang tak hafal dalam kepala 8 tu, ambil kalkulator tekanlah 14 tolak 6 point kata 8. Okey, dalam periksa jangan. Kadang benda remeh-remeh tu kita buat silap juga. Lepas tu kita kena berlatih daripada awal ni. Okey, congak. Okey, so kita tahu yang ni 8, 14 tolak 6. Jawapan dia 8. Okey, ganti apa dulu? Kena ganti M dulu. So 2M ganti pula dengan 5. 2 kali 5 sama dengan 8. Jadi 2M tolak 10 sama dengan 8. Jadi kita dapat apa tu? Tu ada yang dah gelak tu. Alah cikgu. Okey, dia dapatlah jawapan. Maka 2M kita sama dengan pindah. Teng. 8 tambah 10. 18. Maka M sama dengan 18 bahagi 2. Yang Pasifik memang bagus punya. 9. Dapatlah SPM. Dapat markah lah SPM. Full. Lagi. Contoh 17 pula. Lain macam ni, ada pula ni. Okey. Nak kamilkan ni. Kita dah belajar hari tu kamiran sebagai songsangan kepada pembezaan. Sekarang dia gabung pengetahuan yang kita belajar, kemahiran yang kita belajar, kamiran sebagai songsangan kepada pembezaan dengan kamiran tentu dia gabung. Maknanya kita tahu, okay, kalau kita kamirkan GX, kita akan dapat balik yang dalam kurungan ni. Jadi kalau kita kamirkan, kita dapat balik yang dalam kurungan. Okey, tu prinsip bila kita dah tahu yang tu, lepas tu kira senanglah 1, 2
Dia letak GX saja. Tak ada 2 ke setengah ke, tak ada. Jadi terus kita dapat apa? Terus dapat yang dalam kurungan saja. Oh, 2x per 3 tolak x. Daripada 1 ke 2. Lepas tu, cerita tadi lah kita ganti 2 kali 2, ganti had atas dulu. 3 tolak 2 ni baru ganti had atas. Ini baru ganti had atas. Okey. Tolak ganti pula dengan had bawah. Had bawah dia 1. Oh, 2 darab 1 dibahagi dengan 3 tolak 1. Yang ni kita buat apa? Kita ganti dia punya had bawah. Okey, lepas tu baru kita kira, selesaikan. Okey, selesaikan yang ni dapat berapa? 2 kali 2 dapat 4 lah kan. Alamak. 2 kali 2 4. 3 tolak 2 1. 2 kali 1 2. 3 tolak 1 2. 4 per 1 4 tolak. Ya Allah, yang ni pun nak ajar ke cikgu? Jangan marah. Saja je, suka-suka. Betul? Tengok soalan SPM bukan susah pun. Dia keinginan untuk jawab dan belajar menguasai tu. Bila kamu dah boleh buat soalan SPM senang je sebenarnya. Contoh 18. Contoh 18. Wah, ada K pula cikgu. Relax lah. Kira basic kita dah tahu. Kita tahu kita kena ganti lagi nilai K tu. Kamil je. Kita kamilkan X tolak 4 tu. Kamilkan X, kita dapat X kuasa 2 per 2. Kamilkan 4 dapat tolak 4X. Yang ni. Bila dah ada sama tengah-tengah, tak ada sama lagi kat kiri ni. Sama kan. Negatif 10. Daripada negatif 2 sampai K. Macam biasa. Orang tukar je huruf, nombor tu jadi huruf je. Bukan ada apa pun. Lepas tu gantilah K tu. Masukkan K. K kuasa 2 per 2 tolak 4 kali dengan K. Ni baru ganti K. Tolak. Gantikan pula negatif 2. Ni jaga. Negatif 2 kuasa 2 bahagi 2 tolak 4 darab negatif 2. Sama dengan negatif 10. Jadi yang ni kita dapat apa? K kuasa 2 per 2 tolak 4K tolak negatif 2 kuasa 2 dapat positif 4. Positif 4 bahagi 2 dapat 2. Negatif 4 darab negatif 2 dapat positif 8. Sama dengan negatif 10. Jadi kita dapat K kuasa 2 per 2 tolak 4K tolak 10 sama dengan tolak 10. Ni pindah. Jadi apa? Tolak 10 tambah 10, 0 lah. Kan? Jadi kosong lah. So kita dapat K kuasa 2 per 2 tolak 4K. Tolak 4K. Cikgu tulis K dah. Tengok punya lajunya. Tolak 4K sama dengan sifar. Sekarang di sini pelajar selalu buat silap. Apa dia? Common mistake. Common mistake dulu. Yang ni jangan buat. Jangan buat. Nak bagi tahu ni common. Common ni benda biasa sangat berlaku lah. Cikgu duk semak kertas jawapan budak tu jumpa lah. Dia buat macam mana? K kuasa 2 tolak dengan 4K sama dengan kosong. Dia kata, cikgu saya pindah 2 darab sifar. Memang sifar betul lah. Tapi dia lupa. Bila kita main pindah-pindah itulah konsep asasnya ialah untuk hapuskan 2 di bahagian penyebut ialah kita darab semua sebutan dengan 2. Tu yang tu common ya. Common mistake. Common ni biasalah. Common mistake. Jadi bila sampai begini, apa yang kita nak kena buat? Kita darab semua dengan 2. So 2 darab dengan ni cikgu tunjuklah supaya kamu faham. Bagi mereka yang dah cekap tak ada masalah yang ni. Tolak kita darab lagi dengan 2. Nampak tu? Sama dengan 2 pun darab juga sifar. Nak tunjuk kita darab sebenarnya semua sebutan kita darab 2. Yang ini boleh hapuskan. So kita dapat K kuasa 2 tolak 8K sama dengan sifar. Lepas tu nak buat apa? Kalau jumpa macam ni, satu lagi mistake juga yang biasa dibuat oleh pelajar ni K, kemudian dia kata cikgu saya bahagi dengan K cikgu. Jadi di sini dapat K, sini dapat 8 cikgu. So saya dapat K sama dengan 8 je cikgu. Sedangkan ini adalah persamaan kuadratik. Jadi sepatutnya dapat 2 jawapan. Sepatutnya dapat 2. Jadi kalau dia guna kaedah macam ni, dia bahagi, berarti dia telah menurunkan darjah persamaan daripada persamaan berdarjah 2 kepada persamaan berdarjah 1. Itu degree of the equation.
Jadi itu kesilapan. Ni lagi satu lah. Ni common mistake juga. Okay. Jadi sepatutnya tak buat begini. Kalau kita jumpa kuasa 2 ni, kita tahu ini adalah satu persamaan kuadratik yang kita boleh selesai dengan 3 kaedah. 4 campak kalkulator. Okay, apa dia kaedah tu? Yang pertama menggunakan pemfaktoran. Yang kedua menggunakan rumus. Yang ketiga menggunakan penyempurnaan kuasa 2. Hak keempat kalkulator lah kan. Okay, so kita guna pemfaktorannya ni. Okay, cikgu faktorkan dia K tolak 8. Tu dia. Jadi kita dapat apa? K sama dengan sifar atau K kita sama dengan K tolak 8 lah, sama dengan kosong kan. K kita sama dengan 8. So jaga yang tu. Okay, jaga. Okay, jangan buat silap ni tu. Okay, so kita tengok baik-baik, jangan buat silap kat situ. Okay, tengok syarat dia bagilah. Tu K lebih besar, ada sama dengan tu, ada sama dengan. Kalau dia kata K lebih besar kosong, maka nilai ni kita kena buang. Okay, tapi sebab ada tanda sama di sana, maka nilai ni pun diterima, nilai ni pun diterima. Okay, so kena jagalah, kita kena jaga baik-baik. Tengok juga, cikgu buat silap ke apa ke, kena tengok juga cikgu orang juga kan. Cikgu boleh buat silap tanda, silap kira. Okay, kalau ada nanti bagi tahu kat cikgu. Cikgu, slide nombor berapa, soalan nombor berapa, cikgu ada silap sikit. Bagi tahulah kalau ada. Kan. Yang ni. Cari persamaan garis lengkung tersebut. Yang ni ulang kaji balik. Refresh yang cari persamaan lengkung tu. Purposely cikgu add balik. Boleh ingat nak buat macam mana ni. Okay. Yang ni panggil apa? Yang ni panggil terbitan pertama. Ni terbitan pertama. Yang ni panggil apa? Yang ni panggil terbitan kedua. Okey. Ini terbitan pertama dengan terbitan kedua. Okey. Bagaimana kita nak dapatkan persamaan? Nak dapatkan persamaan maknanya kita kena dapat Y sama dengan something lah. Kan? Y sama dengan something lah. Nak buat macam mana tu? Aduh, nak buat macam mana ni? Okey. Kita mula dengan D kuasa 2Y dibahagi dengan dx kuasa 2 sama dengan 4x kuasa 2 tolak 2. Apa jadi kalau cikgu kamirkan dia? Kamirkan. Okey, cikgu kamirkan d kuasa 2y per dx kuasa 2 ni, okey, terhadap dx, okey, sama dengan kamirkan di sini 4x kuasa 2, okey, tolak 2 dx. Okey, yang ni cikgu akan dapat apa? Cikgu akan dapat dy dx. Okey. Dia turun satu darjah. Yang ni dapat apa? Dapat 4x kuasa 3 per 3 tolak 2x. Okey. Ada tambah C. Pasal apa tambah C? Sebab ni kamiran tak tentu. Okey. Lepas tu kita nak buat apa? Dah dapat dah yang ni. Tu x tu ada. X. Okey. Bila x kosong? Okey. Bila x kosong, dy dx jadi berapa? Okey. Dia bagi kat sana dy dx kita 4 kan? Ada bagi kan? Dy dx kita 4. Bila x sifar? X sifar kita ganti x ni dengan sifar. Kuasa 3 per 3 tolak 2 kali sifar tambah c. Okey, maknanya kita dapat apa? C kita sama dengan 4. Okey, C kita sama dengan 4. Okey. Lepas tu dapatlah C. Jadi kita dapat sekarang ni dy per dx kita ialah 4 per 3 x kuasa 3 tolak 2x. C kita apa? C kita ialah 4. Masuk 4. Lagi? Kamirkan lagi. Kamirkan dy per dx terhadap x. Okey, sini pun sama. 4 per 3 x kuasa 3 tolak 2x tambah 4 dx. Yang ini pula kalau kita kamir dapat apa? Dapat y. Okey, dapat y. Okey. Yang itu kena tengok siri yang sebelumnya. Okey, siri yang sebelumnya. Cikgu dah ajar itu macam mana keluar y tu. Okey. Kita kamirkan 4 per 3 x kuasa 3 maka kita akan dapat 4 per 3. Okey, x kuasa 4 per 4 tolak 2x kuasa 2 per 2 tambah 4x lagi tambah c. Lepas tu 4 dengan 4 boleh
hapuskan. 2 dengan 2. Oh, ada lagi. Jadi kita dapat apa? Y kita. Y sama dengan 1/3 X kuasa 4 tolak X kuasa 2 tambah 4X tambah C. Macam mana nak cari nilai C? Kau bacalah soalan, kan? Soalan tak nak baca lagi habis. Tu masalah, nak cepat kira. Tu tak nampak tu. Orang bagi dah X dengan Y kita ni. Jadi kita gantikan nilai X dengan nilai Y. Y kita 1, dia kata. Oh, besar betul keluar satunya. Jangan main. Okey. Y kita 1. 1/3. X kita apa? Dia kata X kita sifar kuasa 4. Tolak sifar kuasa 2. Tambah 4 darab sifar tambah C. Oh, jadi kita dapat C kita apa? C kita ialah 1. Maka persamaan lengkungnya ialah Y sama dengan 1/3 X kuasa 4 tolak X kuasa 2 tambah 4X tambah 1. Yang ni cikgu nak kongsi siri yang sebelumnya tak sempat nak kongsi yang ni. Okey, nak cerita D. Kalau orang bagi D kuasa 2, cikgu nak cari Y macam mana? Okey, hari ni cikgu kongsi yang ni sikit. Okey, kita balik kepada kamiran tentu. Antara kegunaan dia. Okey, nanti cikgu cerita konsep macam mana kita boleh dapat yang ni. Yang tu konsep tu sebab masa kita ni tak cukup. Okey. Jadi konsep cikgu akan masuk dalam siri yang berikutnya. Permulaan siri nanti cikgu cerita balik konsep dia. Okey, kamu siapa yang nak kamu cari yang ni. Riemann. Okey, Riemann sum. Ni nama orang lah kan. Okey, cari. Tu cerita dia ada dekat sini. Okay, cerita ni nanti siri yang berikutnya cikgu sambung. Cikgu hari ni nak ajak kiraan. Hari ni nak ajak kiraan. Jadi kita tengok ni. Contoh yang ke-19. Rajah menunjukkan, kalau ada masa sekali cikgu tunjuklah kan. Tapi kalau takut tak cukup masa, kita sambung siri berikutnya. Okey. Rajah menunjukkan suatu garis lengkung yang dilukis pada satu satah kartis. Okey, dia bagi garis lengkung yang warna merah tu. Okay, Y sama dengan 2 tambah X tolak X kuasa 2. Okey. Tapi kita nak kira luas ni, okay, sebenarnya kamiran ialah kita sebenarnya mengira luas. Jadi nombor yang kita dapat tu dipanggil nilai kamiran. Okey. Nilai kamiran dia boleh positif ataupun negatif. Ni nilai kamiran. Okey. Nilai kamiran dia boleh positif atau negatif. Boleh. Tetapi luas hanya boleh mengambil nilai positif saja. Itu kena sematkan dalam kepala. Okey. Masuk elok-elok simpan. Ya Allah, janganlah aku ni lupa ya Allah. Okey. Doalah hari-hari doa. Okey. Ya Allah, kuatkanlah ingatanku. Kemudian makanlah makanan-makanan yang menguatkan ingatan ni. Okey. Sekarang ni ramai remaja tak nak makan sayur. Okey. Ada yang makan, bukan tak ada. Okey. Tapi ramai dia pun tak suka sayur, dia pun beli burger sayur buat keluar. Okay, dia makan daging dengan roti, sayur dia buang. Pun ada jenis tu. Tapi ada yang makan sayur yang lain, yang memang makan sayur betul lah kan. Dia beli burger tu sayur, dia makan daging bagi orang. Okay. Okay, kita nak kira yang ni. Sebenarnya bila kita nak kamil, kita sebenarnya mengira luas di bawah lengkung. Yang tu nanti cikgu masuk Riemann sum, nanti cikgu cerita. Okay. Tapi bila kita nak cari, kita kena tahulah. Di sini kita tahulah, di sini nilai dia sifar. Habis nilai di sini apa dia? Nombor kat sini kita panggil apa? Kita panggil pintasan X. Okey, pintasan X. Dan kalau kita tengok luas kawasan berlorek ini berada di antara lengkung dengan paksi X. Okey, supaya nampak. Okey, cikgu tunjukkan. Di antara lengkung ni lengkung dengan paksi X. Okey, lengkung dengan paksi X. Dia tak tebal sangat, cikgu bagi dia tebal sikit. Okey. Antara lengkung dengan paksi X. Oleh kerana lengkung dengan paksi X, maka luas, macam mana kita tulis luas? Luas L lah, L. Luas. Okey, ada simbol kamiran lah kat sana. Kamu perasan tak? Jadi antara kegunaan kamiran ialah mengira luas. Okey. Tengok dengan paksi X. Paksi X, di paksi X, di paksi X, letak di X. Okey, apa persamaan dia? Persamaan kita Y. Kalau sini X, sini Y. Jadi, mengapa kita guna di X di sini? Jawapannya kerana kita nak kira luas antara lengkung dengan paksi X.
Mengapa kita letak Y? Bila kita guna dx, maka kita menggunakan Y sama dengan. Kalau kita kamirkan dekat pasi Y, kita kena ambil X sama dengan, nanti kita pergi yang tu. Itu siri yang berikutnya baru ada. Okey, antara had. So sekarang kita nak kena cari. Sekarang ni masalah kita belum dapat lagi dia punya pintasan. Nak dapat pintasan X ni kita kena tahu apa? Dia Y sama dengan sifar. Kat pasi X kan, Y sama dengan sifar. Jadi kalau kita kira yang ni, bila Y sifar, bila Y kita sama dengan sifar, maka kita dapati negatif X kuasa 2 tambah X tambah 2 sama dengan sifar. Oleh kerana ini ialah persamaan, maka cikgu boleh tukarkan tanda dia. Negatif menjadi positif X kuasa 2, positif jadi negatif, positif jadi negatif. Sama dengan negatif sifar, positif sifar serupa lah kan. So letak sifar juga. Sebenarnya kita darab dengan negatif 1. Jadi dari sini ke sini, apa yang cikgu buat? Cikgu darab dia dengan negatif 1. Untuk tukar tanda, supaya dapat tanda positif. Sekarang kita masuk dekat kalkulator lah kan. Cepat. Okey. So sebenarnya kita boleh fakturkan. Sini X. X sini 2, sini 1. Okey, sini tolak, sini tambah. Okey, macam mana cikgu tahu? Aku pakai kalkulator lah. Okey, ataupun rujuk balik buku menengah rendah tingkatan 2. Kamu belajar pemfaktoran ungkapan kuadratik di sana. Rujuk balik. So kita dapat di sini X kita sama dengan negatif 1 pintasan atau X kita sama dengan 2. Kemudian guna logik, negatif mesti ada sebelah kiri. Di sini ialah negatif 1. Yang inilah 2. Maknanya kita sekarang ni, kita perlu kamirkan daripada sifar sampai 2 sahaja. Sebab kawasan berlorek antara sifar dengan 2. So kita kamirkan yang itu sahaja. Okey. Cikgu tak ada ruangan, jadi cikgu perlu padam. Pelajar nanti dah habis dah tengok live. Lepas tu nanti tengok pula sekali lagi. Ulang lagi tengok. Okey, ulang lagi. Okey, pause video. Alamak, pause video. Kemudian buat apa? Salin nota. Okey, salin sikit. Cikgu nak padam. Tak hilang kan. Okay. Itu istimewanya ataupun kelebihan advantage bila kita belajar melalui video. Kita boleh pause, kita boleh repeat, ulang, dah lupa, ulang balik. Okay. Dalam kelas bersemuka tak boleh tau. Okay, kamu nak suruh cikgu ulang dari mula kelasnya semalam punya cikgu. Okay, mana jadi? Okay. Jadi kita nak kira luas ni, kita kira kamiran. Okay, so kamiran daripada sifar sampai 2 dx kan, sini y. Okey, so kita gantikan, ini ialah kamiran dari sifar sampai 2. Y kita apa? Y kita ialah 2 tambah x tolak x kuasa 2. Okey, dx. Di sini kamu jangan tukar tanda nah. Jangan tukar tanda. Tadi boleh sebab dia sama dengan kosong, boleh lah. Sekarang tak boleh. Okey, dapat apa? Kita dapat 2x tambah X kuasa 2 tolak X kuasa 3/3 dari sifar sampai 2. Okey, kita buat apa lepas tu? Ganti. Pandai kan jawab. Kita ganti nilai mana? 2 dulu kan. Kita ganti nilai 2. Okey. Gantikan nilai 2 dulu. Okey, kita ganti nilai 2. Maknanya kita dapat dalam ni 2 didarab dengan 2 tambah 2 kuasa 2 tolak 2 kuasa 3 per dengan 3 tolak, okey, bawah tu kita ganti dengan sifar pula. 2 sifar tambah sifar kuasa 2 tolak sifar kuasa 3/3. Alah, cikgu semua tu sifar lah, betul lah kan. Semua ni jadi sifar lah kan. Okey, memang betul. Tapi bukan maksudnya kalau ganti nilai sifar, jawapan mesti sifar. Tak semestinya. Lepas tu tolong semak dulu, jangan terus letak sifar ya. Jaga baik-baiklah. Kemudian kita kira lah yang atas tu 2, 4, 4 tambah 4. 4 tambah 4 jadi 8 lah. 8 tolak dengan 8/3. So kita kira di sana. 8 tolak. 8/3. Mana cikgu dapat 8/3 tu? Tu 2 kuasa 3, 8 lah. Okey, dapat apa? 5 1/3.
Okey, oleh kerana ini ialah luas, maka dia ada unit. Cikgu, tapi unit dia tak bagi pun cikgu. Dia tak bagi, kita letak perkataan unit. Okey. Dan kau jangan pandai-pandai letak sentimeter ke kilometer, orang tak bagi letak unit. Okey. Jangan pandai-pandai reka sendiri. Cikgu, kilometer cikgu. Mana kita tahu luasnya kilometer ke tak? Tapi baca dalam soalan lah. Kalau soalan-soalan kebat, dia kata luas tanahnya ke, luas kawasan ternakan ke, luas kebun ke. Okey, itu kita baca baik-baik. Okey. Itu satu. Okey, kita pergi contoh 20. Alamak, contoh 20. Okey, contoh 20. Sekali lagi kita ada pintasan di sini, pintasan. Okey, pintasan. Nak cari kita ambil y sama dengan. Okey, so langkah pertama kita cari pintasan. Cari pintasan. Pasal apa nak cari pintasan? Nak dapatkan had pengamiran. Mengapa nak cari had pengamiran? Sebab saya nak cari luas. Bila nak cari luas, kita akan guna kamiran tentu. Bila guna kamiran tentu, kita perlukan dia punya had kamiran. Bila nak cari had kamiran, kita lihat dekat pintasan. Okey, pintasan mana nak guna? Pintasan X ke pintasan Y? Kita tengok kawasan lorikan. Kawasan lorikan antara lengkung dengan paksi X. Oleh kerana lengkung dengan paksi X, maka kita guna pintasan X. Okey. Bila pintasan X, maknanya kita punya Y mestilah sama dengan sifar. Kita ganti sekarang. X. Okey, darab dengan X tambah 1, darab dengan 2 tolak X sama dengan sifar. Kita boleh kata X sama dengan sifar, atau X tambah 1 sama dengan sifar, atau 2 tolak X sama dengan sifar. Maka kita dapat X di sini sama dengan negatif 1, X di sini sama dengan 2. Susun secara logik, nombor negatif 1 mesti ada di sebelah kiri. So kita jagalah nombor negatif 1 sebelah kiri. So di sini ialah negatif 1, di sini sifar lah, di sini ialah nombor 2. Okey. Satu perkara yang pelajar kena ingat, apabila luas graf apabila kawasan berada di bawah paksi X dan kita nak kamir dia terhadap paksi X, maka luas ini adalah negatif. Okey, manakala luas kawasan belorik, sekiranya kita nak kamir dia terhadap paksi X dan dia berada di atas paksi X, maka luas ini adalah positif. Jadi kita tak boleh nak kamir terus daripada negatif 1 sampai 2 ni. Tak boleh. Sebab nanti kita akan kira luas kawasan yang besar tolak luas kawasan yang kecil. Maka kita tak dapat luas kawasan belorik, kita dapat apa? Perbezaan luas. Kalau nak cari perbezaan luas antara kawasan ternakan itik dengan kawasan ternakan kambing contohnya, yang kecil ni tempat itik, yang besar tu tempat kambing, dia kata dia nak tentukan berapakah perbezaan luas mereka. Kamu kamir terus tak ada masalah. Sebab kita akan dapat luas kawasan yang besar tolak luas kawasan yang kecil. Tapi kalau dia kata dia nak luas kawasan ternakan, maka kita tak boleh kamir terus, kita kira luas kawasan ternakan itik dulu. Okey, jom kita kira. Kita kira kawasan yang kecil ni dulu lah. Okey. Okey. Jadi kita dah dapat pintasan, tu langkah pertama. Langkah yang kedua, kita kira luas di bawah paksi X. Luas bawah paksi X. Okey, iaitu kita kamirkan daripada negatif 1 ke sifar, Y di X. Y kita kembangkan, X di sini, X tambah 1, dan 2 tolak X kita kembangkan. Cikgu kembangkan di sinilah. Kita akan dapat X di sini. X darab 2 jadi 2X, X darab negatif X kuasa 2, kemudian tambah 2, tolak X. So kita dapat apa tu? Kita kembangkan. Cikgu kira naik ke atas ni. Special ni, mana ada orang buat macam ni. Kau jangan buat ni. So kita dapat apa? Kita kembangkan lah Y ni. So kita dapat di sana 2X dengan X ni dapat tolak. So kita dapat tolak X kuasa 2. Kemudian ialah tambah X tambah 2. Darab dengan X di sini. Cikgu selesaikan like term ni lah. Ni like term ni cikgu selesaikan. 2X tolak X dapat positif X. Darabkan dia ke dalam, dapat apa? Dapat Y sama dengan negatif X kuasa 3 tambah X kuasa 2 tambah 2X. So kita kamirkan daripada negatif 1 sampai sifar.
Kita masukkan Y kita ialah negatif X kuasa 3 tambah X kuasa 2 tambah 2X dx. Okey. Kemudian yang satu lagi tu. Ini satu. Okey, satu lagi ni ialah kawasan bawah graf. Yang satu lagi ialah kawasan di atas graf, iaitu daripada 0 hingga 2. Okey, yang ni sama. Okey, tambah X kuasa 2 tambah 2X dx. Yang ini ialah nombor 2. Okey. Cikgu tinggalkan yang ini sebagai kamu punya tugasan kerja rumah. Okey, live diberi ni. Okey. Buat nanti siri yang berikutnya cikgu akan tunjuk jawapan dah. Okey, cuba kira lah kan. Tu latihan. Okey, so kita berhenti dulu di sini. Okey. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bye-bye semua. Kita jumpa lagi siri yang berikutnya.